Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa 'afiyatil abdan wa shifaiha, wa nurul absari wa dhiyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang berhati Allah, Tuan Imam Pembela ahli tangkuasa, Ustaz Siti Alam, para asatizah, Tuan Guru yang berhati Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sudah masuk dalam bulan Zulqa'dah. Setelah kita melaksanakan amalan bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka kesempatan pada hari ini, iaitu pada malam ini, saya bawa tajuk berkenaan skop ilmu peralatan Islam tentang persoalan yang berkaitan dengan makhluk halus. Maka kalau dalam persoalan ini, adakah makhluk halus ini benar-benar wujud? Maka kalau kita lihat, ya, kita banyak mendengar pertengkaran yang hebat antara seorang dengan seorang yang cuba membawa kepada apakah makhluk halus ini wujud ataupun cerita yang membawa kepada tidak benar dan sebagainya. Maka dalam hal ini, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Arundin menyebarkan persoalan, ya, yang dikemukakan apakah makhluk halus ini wujud ataupun memang diada-adakan ataupun adalah mitos. Sememangnya berlaku kalau kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, yang kebanyakannya berpegang kepada ilmu pengetahuan, teknologi sains dan moden, yang berorientasikan logik akal. Logik akal ini bahawa sesuatu itu wujud ataupun tidak, sama ada kita dapat melihat ataupun kita dapat merasai. Jika tidak, bagi mereka sesuatu yang tidak wujud. Persoalan berlaku bila berlakunya gangguan makhluk halus ini kepada seseorang pesakit. Maka dalam kajian sains dan teknologi, mereka tidak mengatakan benda ini ada kaitan dengan makhluk halus. Maka persoalan inilah merujuk kepada penggunaan istilah. Sama ada makhluk halus itu dipanggil dengan hantu. Sinonimnya dalam masyarakat Melayu, jembalang, tuyul, kuntilanak dan sebagainya. Maka Tuan Guru cuba melihat, ya, perkara ini lebih halus lagi. Maka kalau kita lihat dalam kamus Dewan, kamus Dewan itu, makhluk halus itu diertikan sebagai hantu ataupun bunian, jembalang, pontianak, lansui, pelesit, yang merupakan roh yang jahat yang merasuk dan melakukan pelbagai kemudaratan kepada manusia. Maka semua istilah-istilah ini terkena dalam budaya masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, ya, ataupun bagi masyarakat selain daripada orang Melayu, masyarakat Arab, maka mereka istilahkan al-jin ataupun dipanggil jinni, jinnah, syaitan ataupun iblis, ifrit dan sebagainya. Dalam kamus Arab pula yang terkenal sebagai Al-Munjid ataupun Lisanun al-Arab, Mukhtar As-Sihah dan lain-lain menyatakan erti bagi istilah yang disebutkan itu bermaksud makhluk halus itu adalah
roh-roh yang kotor ataupun roh-roh yang jahat yang sering melakukan kejahatan secara tersembunyi dan menakut-nakutkan anak-anak Adam dengan pelbagai-bagai cara. Maka kalau kita lihat kedua-dua kamus Dewan dan Arab ini merujuk kepada istilah yang sama, maka nama-nama makhluk halus yang terkenal dalam masyarakat Melayu itu sama dengan nama-nama yang disebut oleh masyarakat Arab. Cuma bezanya kita melihat dikata al-jinni, hantu dan sebagainya, dan suatu makhluk yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar atau hanya boleh dilihat di dalam keadaan yang tertentu sahaja. Sekiranya kalau tuan-tuan merujuk, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemui istilah yang sama. Al-Quran menyebut syaitan ataupun dia panggil syayatin, jin, jinnah, qarin, iblis, ifrit dan sebagainya. Maka dalam hadis yang sahih pula kita akan berjumpa dengan istilah Ummu Sibyan. Tuan-tuan, Ummu Sibyan, Hanzab, Amir, Ammar, atau panggil Al-Walahan, Al-Mukhannas, Al-Mukhannatun. Maka semua istilah-istilah ini sama ada dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan wujudnya makhluk-makhluk halus ini ataupun dipanggil roh jahat yang mengganggu manusia dengan pelbagai-bagai cara. Malahan kalau kita lihat dalam suratul Ahqaf ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatkanlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin yang datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, maka berkatalah setengahnya kepada yang lain, diamlah kamu, dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada bacaannya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya, yang ini menyebarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Maka disebutkan juga dalam hadis yang sahih bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan masyarakat jin untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hadis daripada Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan daripada Mujahid menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan masyarakat jin untuk berdakwah. Maka kesimpulannya, makhluk halus ini memang wujud dan wajib kita percayai, dan pada pandangan Tuan Guru ini yang membezakan hanyalah istilah ataupun terjemahannya, sedangkan kesemuanya adalah makhluk yang sama. Tak kiralah hantu, jembalang, pelesit, toyol dan sebagainya, ini kesemuanya makhluk halus yang sama. Dan itulah makhluk halus yang wajib kita percayai kewujudannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Sesungguhnya orang yang beriman itu wajib mempercayai bahawa al-ghaib, iaitu al-mughaib, termasuklah ghaib itu termasuklah kewujudan makhluk halus yang sebut dalam Al-Quran, yang tidak mempercayai ayat Al-Quran itu boleh membawa kepada kerosakan akidah. Timbul persoalan, bolehkah manusia itu melihat makhluk halus? Manusia ini boleh tak dia melihat makhluk halus?
kita memang percaya bahawa makhluk yang disebut dalam Quran itu Jibril, jin, syaitan dan sebagainya memang wujud, maka kemusykilan yang sering dikatakan melihat kepoyaan makhluk halus ini boleh dilihat oleh manusia, tetapi manusia tidak boleh melihat mereka. Adakah benar dakwaan setengah pihak bahawa manusia itu boleh melihat makhluk halus dengan mata kepala mereka sendiri dalam keadaan menyerupai manusia ataupun sebaliknya? Maka jawapan Tuan Guru menukilkan bahawa mengenai soalan berkaitan dengan perkara ini, memang benar makhluk halus itu boleh melihat manusia. Ini dijelaskan oleh Allah menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Ya. Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, mungkin nampak sikit, ya. Banyak ni yang datang hadir, kita tak nampak. Ya. Kebiasaannya mereka yang makhluk halus ini dapat melihat manusia, sedangkan sebaliknya manusia itu tidak dapat melihat ataupun tidak boleh nampak mereka dalam rupa bentuk mereka yang asal. Namun manusia juga boleh melihat makhluk ini apabila mereka telah menyerupai rupa bentuk tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil Al-Quran yang telah menceritakan bahawa mereka, yakni makhluk halus itu, berupaya menyerupai manusia. Ya. Hal ini disebut dalam suratul Anfal ayat 48 menusi ayat wa iz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul 'iqab. Menusi ayat inilah, dan ingatkanlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok, dan diteruskan serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat berat azab siksanya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi menceritakan bahawa tentera musyrikin berasa gentar untuk memerangi tentera Islam pada ketika peperangan Badar. Tiba-tiba sahaja muncul satu pasukan perang yang diketuai oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bin Ju'ashum daripada suku Bani Bakar. Beliau dengan tenteranya amat ditakuti oleh Quraisy kerana latar belakang permusuhan mereka ini dengan Bani Bakr ini. Maka apabila Suraqah berjanji untuk membantu tentera musyrikin mengalahkan tentera Islam, maka tentera musyrikin pun berasa berani. Akan tetapi apabila bermulanya peperangan tersebut bermula,
Suraqah dan kuncu-kuncunya lari meninggalkan peperangan, dan akhirnya tentera musyrikin ditewaskan oleh tentera Islam. Ayat ini ditafsirkan secara muktabar bahawa orang yang berkata-kata dengan tentera musyrik ini ialah syaitan yang menyerupai Suraqah bin Malik. Dalam firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 30, Allah telah rakamkan, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan perancangan jahat terhadapmu untuk memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan perancangan jahat dan Allah menggagalkan perancangan-perancangan jahat mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan perancangan yang jahat. Maka dalam tafsir An-Nasafi mencatatkan tentang peristiwa orang kafir mengadakan satu pertemuan di Dar An-Nadwah untuk memutuskan perihal Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Maka ketika para pembesar Quraisy hendak bermesyuarat, lalu mereka didatangi oleh seorang pemimpin dari puak Najdi. Lalu beliau yang dikenal sebagai Asy-Syaikh An-Najdi datang secara khusus untuk menyertai pembesar Quraisy dalam memberikan pandangan. Lalu pembesar Quraisy Mekah membenarkan Syekh An-Najdi ini turut sama dalam mesyuarat tersebut yang berakhir dengan keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Sebenarnya Syekh An-Najdi ini ialah iblis la'natullah yang telah menyamar dengan menyerupai manusia. Maka dalam peristiwa yang lain juga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah pergi berdakwah kepada golongan jin. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menangkap syaitan yang mengganggu dan mencuri barang makanan yang dijaga di dalam simpanan Baitul Mal. Lalu Ammar bin Yasir pula pernah berhadapan dan bertarung dengan makhluk halus ini. Maka semua ini membuktikan bahawa makhluk halus ini memang berupaya menyerupai pelbagai rupa. Namun begitu, mereka bukan sewenang-wenangnya boleh mengganggu manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala mengawal manusia dengan rahmatnya. Makna di sini syaitan ini boleh menyerupai sesiapa juga, itu pun dengan izin Allah, dan Allah pun telah berjanji tidak semudah-mudah sewenang-wenangnya boleh mengganggu manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala mengawal manusia itu dengan rahmatnya. Baik, apakah hikmah? Kalau kita lihat apakah hikmah manusia ini tidak boleh melihat makhluk halus? Makhluk halus boleh melihat kita. Apakah hikmah Allah Ta'ala menciptakan makhluk halus ini yang boleh melihat manusia, sedangkan manusia tidak boleh melihat rupa asal mereka? Bukan semua makhluk halus itu sentiasa menyakiti manusia. Saya ulang sekali lagi. Bukan semua makhluk halus ini sentiasa menyakiti manusia. Ada juga makhluk halus yang beragama Islam, dan sebahagiannya ada juga yang kafir. Maka makhluk halus yang beragama Islam dan beramal soleh ini tidak akan menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallah wa an." Bahawasanya seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang muslim yang akan memberi keselamatan
dan kesejahteraan kepada muslim yang lain, ya, sama ada melalui lidahnya ataupun melalui perbuatannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggal sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia muslim yang makhluk halus yang muslim itu adalah saudara. Ia berdasarkan firman Allah Ta'ala yang surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahawa sesungguhnya semua orang itu yang beriman itu adalah bersaudara. Maka jelas pada sini makhluk halus yang benar-benar muslim menjadi saudara mara kita dan tidak akan menyakiti kita. Walaupun begitu, permusuhan merupakan salah satu sifat yang ada pada diri manusia dan makhluk halus. Tidak lain, tak boleh lari, sifat permusuhan itu memang ada pada diri makhluk halus dan diri manusia itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan suatu rahmat yang amat besar kepada manusia apabila manusia itu tidak dapat melihat makhluk halus. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan filter atau penutup pada mata yang menjadi penghalang manusia daripada dapat melihat alam ghaib. Mata kita tak semuanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat makhluk halus. Bukan semua orang boleh melihat. Ini jelas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia itu boleh melihat makhluk halus, maka keadaan manusia tidak akan menjadi aman tentram, ya. Maka sentiasa terancam dan diancam. Manusia tidak boleh berehat dan sukar untuk tidak nyenyak tidur tidak nyenyak, ya, kerana sering melihat berbagai-bagai rupa makhluk halus ini, mereka yang sangat menakut-nakutkan. Disebabkan itulah manusia tidak dapat melihat makhluk halus. Itu hikmahnya. Maka manusia boleh duduk bersenang-lenang, berehat dan beramal soleh, boleh tidur tanpa sebarang gangguan meskipun mereka berada di sekeliling kita. Bayangkan tuan-tuan, perempuan ni, kita sentiasa nampak melihat makhluk halus. Anak-anak kita cukuplah kadang merawat. Ada juga kelebihan yang Allah bagi pada seseorang itu, dia boleh nampak. Masalahnya bila anak kita nampak ini, kalau tak mengganggu dia tak apa, menjadi fitnah daripada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain, sehingga dia katakan budak ini tidak betul, ya, boleh melihat itu dan sebagainya. Kalau kita sentiasa dapat melihat, barangkali dalam keadaan yang menakutkan, ya. Tuan-tuan nampak jin, ifrit dan sebagainya, mungkin nak datang masjid pun tak datang, ya. Nak pergi ke mana pun takut, nak pergi kerja pun takut. Ini hikmahnya, iaitu bayangan-bayangan. Kalau kita berada dalam bilik tidur, tiba-tiba ternampak makhluk halus. Contohnya, dia tukar menjadi ular. Ular ni tak semudah dia duduk dalam rumah, dan bukan tempat dia di dalam rumah. Dia boleh ternampak makhluk itu bertukar menjadi ular ataupun anjing hitam, ya. Lari masuk ke bawah kata kita. Terus kita rasa kita akan mencarinya, dan jika tak dapat, sudah tentu kita akan tidak lena, tidak tidur dengan nyenyaknya. Mungkin kita akan berpindah ke bilik yang lain. Bayangkan kalau kita harus faham bahawanya dengan tidak dapat melihat makhluk itu merupakan nikmat yang sangat besar kepada manusia. Dan kita belajar, ada anak murid tanya, macam mana ya Ustaz, kalau boleh saya nak tengok makhluk halus ni, alam ghaib. Ada hikmah ni,
Tak semuanya diberikan Allah SWT melihat makhluk halus itu. Tu kalau kita lihat ni, kalaulah semua orang dapat melihat, ya, dan dikatakan orang manusia itu tidak dapat melihat makhluk halus, merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Jangan diminta. Ini ada pula yang pandai, ya, buang bulu kening ni, ya, bulu mata ni buang. Tonton cubalah buang. Bulu mata, bulu kening ni buang, cukur semua. Nampak tak nampak? Dia tak suruh lah, ya. Ada juga yang terlalu bijak manusia ini, ya, utama wanita. Bila kena gangguan, mulalah, ya, pergi kat spa, buang, potong bulu kening, bulu mata. Keluar pada spa dah nampak semua makhluk halus, dah tak tentu hala. Ya. Maka kita harus faham bahawa dengan tidak dapat melihat ini merupakan nikmat yang sangat besar kepada manusia, dan makhluk halus ini memang boleh menyakiti manusia. Namun kita perlu ingat bahawa sesungguhnya manusia juga boleh menyakiti makhluk halus. Makhluk halus juga takut kepada manusia, ya, makhluk halus juga takut kepada manusia. Malah sebenarnya makhluk haluslah yang lebih takut kepada manusia sebenarnya. Maka makhluk halus inilah yang lebih takut pada manusia, khasnya orang-orang yang sangat tinggi darjat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya, yang sangat tinggi, ya, tentang kedudukan darjat keilmuannya. Dan disebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Muhammad Ibnu Sa'ad daripada ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi ma salakta fajjan illa salaka asyaitanu fajjan siwa yaquluhu li Umar." Bahawa sesungguhnya demi Allah yang diriku ini berada di tangannya, tidaklah kamu wahai Umar radhiyallahu an mengikuti suatu jalan ke suatu arah, melainkan syaitan akan mengikuti jalan lain. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata demikianlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka kita boleh mempertahankan diri daripada makhluk halus itu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon perlindungan daripadanya. Ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Suratul A'raf ayat 200, atau boleh rujuk, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu gangguan atau godaan dari syaitan, maka pohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu gangguan ataupun godaan syaitan itu, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua ayat ini jelas menunjukkan kepada kita membawa maksud yang sama, cuma dalam surah Fussilat terdapat penambahan ayat huwa ataupun dialah sahaja. Ayat ini memberikan penekanan ataupun bahawa Allah SWT sahajalah yang akan memberi perlindungan kepada manusia, yang ini mempertahankan manusia itu daripada kecelakaan yang akan dilakukan oleh makhluk halus. Orang mukmin wajib takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, bukan takut kepada makhluk halus. Jika kita takut dengan mereka, ini bermaksud memberi maksud pergantungan kita kepada Allah masih rapuh lagi dan perlu dipertingkatkan lagi keimanan kita. Dan ingatlah bahawa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Manusia ialah seorang ketua, pemimpin, bos, pemerintah.
yang memerintah alam, maka semua makhluk di muka bumi ini termasuk makhluk halus mesti patuh kepada manusia, bukan kita patuh pada makhluk halus. Tetapi inilah yang menyebabkan iblis berasa dengki, iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam, kerana Adam dan anak cucunya diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu manusia tidak seharusnya takut kepada makhluk halus, dan manusia itu perlu sedar bahawasanya manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk halus. Ya, kalau kita melihat dalam firman Allah SWT telah merakam dalam surah Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam ini, dan kami telah mengangkat mereka dengan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan, dan kami juga telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-baik, serta kami telah memberi kelebihan kepada mereka dan yang sempurna mengatasi makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Salah satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu iaitu keupayaan mempertahankan diri daripada sebarang gangguan musuhnya, termasuklah makhluk halus, dengan berpegang dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara kaitan makhluk halus. Timbul persoalan yang lain, bolehkah makhluk halus ini menyebabkan penyakit? Ya, daripada satu tajuk ke satu tajuk, dan dikaitkan juga, bolehkah makhluk halus ini menyebabkan penyakit? Adakah makhluk halus ini berupaya mendatangkan kesengsaraan kepada manusia seperti penyakit dan sebagainya? Maka persoalan ini memerlukan kepada kesedaran asas bahawa alam ini tidak hanya didiami oleh manusia atau makhluk-makhluk yang layak, yang zahir sahaja. Malah Allah SWT menjadikan alam ini sebagai tempat tinggal makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Maka Islam menuntut agar umatnya sentiasa melindungi diri daripada syaitan, sebagaimana doa yang selalu dibaca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Bagi menjawab soalan ini, Al-Quran telah menjelaskan dalam surah As-Sad ayat 41, adakah makhluk halus ini menyebabkan penyakit? وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Dan ingatkanlah bahawasanya peristiwa hamba kami Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan siksaan penyakit. Maka kisah Nabi Ayub yang tuan-tuan tahu, yang Nabi Allah Ayub ini Allah uji dia dengan penyakit fizikal yang sangat dahsyat. Maka ketika itu adalah berpunca daripada sentuhan atau penenangan syaitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 mengisahkan tentang ilmu sihir yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Ilmu sihir itu boleh membawa kemudaratan dan tidak memberi sebarang manfaat pun kepada manusia. Maka Rasulullah SAW turut memohon dalam doa bagi dia dengan menyebut suatu ayat, iaitu memohon perlindungan dengan Allah SWT daripada gangguan syaitan yang boleh menyebabkan kesakitan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang jelas menyebut bahawa makhluk halus ini berupaya menyakiti manusia
dengan pelbagai perlakuan sehingga menyebabkan manusia ini menderita dengan kesakitan. Itu firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billah innahu was-sami'ul alim. Maka istilah nazghun ini dalam ayat tersebut diterjemahkan oleh kamus dengan makna ditikam. Ya, naz'un minasyaitani, naz'un ini yang bermaksud ditikam dengan tangan, ditumbuk atau ditendang. Di dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Qurtubi menjelaskan istilah nazghun ini sebagai menendang, merasuk dan mencederakan seseorang. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil harta riba itu tidak dapat berdiri betul ketika bangkit daripada kubur nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka. Istilah at-takabur itu yang dikatakan ya tahabbatuhu itu, ayat ini ditafsirkan dengan bermakna mencekik ataupun menyakiti hingga meraung kesakitan. Maka dalam sebuah hadis sahih yang menyebut fenomena as-sar'u ini, maksudnya syaitan menjadi penyebab berlakunya kecederaan kepada manusia seperti kesakitan, hilang akal, kebisingan yang melampaui dan sebagainya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah menceritakan perihal seorang perempuan datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kesakitan. Berjumpa dengan Rasul, dia sakit dan mengadu kesengsaraan yang menyebabkan perbuatan jahat syaitan. Maka hadis Ya'la bin Murrah menceritakan tentang seorang budak lelaki yang mengalami penyakit al-lamam. Al-lamam ini seperti gila, ya, disebabkan gangguan syaitan. Hadis yang lain pula, Uthman bin Abi Al-As yang mengadu kepada Rasulullah tentang kesakitan yang menimpanya menyebabkan dia tidak dapat bertugas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa itu adalah angkara syaitan. Banyak lagi kalau kita lihat pada hadis-hadis yang menunjukkan hal-hal seperti apa yang benar-benar berlaku, bahawa syaitan ini, makhluk halus ini boleh mengganggu manusia, ada kaitannya dengan penyakit. Dan berdasarkan ataupun kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita ambil daripada Al-Quran dan Hadis yang disebutkan, yang membuktikan bahawa makhluk halus ini berupaya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan penyakit kepada anak Adam sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu juga apakah penyakit-penyakit yang dibawa oleh makhluk halus ini. Ya, berdasarkan pada nas yang sahih, khususnya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makhluk halus ini seperti jin, ifrit dan sebagainya boleh menyebabkan pelbagai penyakit ke atas anak Adam dalam keadaan dan masa tertentu. Ya. Antara penyakit ataupun yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang mengambil harta riba itu tidak dapat berdiri betul ketika bangkit daripada kubur, melainkan seperti berdiri orang yang dirasuk syaitan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka. Istilah yang Allah gunakan dalam ayat ini, at-takabbud ataupun yatahabbatu, ini bermakna dipikul dengan kuat atau dicederakannya.
Lalu suratul A'raf ayat 21 Allah menggunakan perkataan al-mas. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu apabila mereka ditipu waswas daripada syaitan, mereka kena ingat kepada Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Manakala dalam suratul Mujadalah ayat 19 Allah telah merakamkan, ya, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dua amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Tahuilah bahawa puak syaitan ini sebenarnya orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Maka perkataan istahwadha ini daripada perkataan istahwadha bermaksud syaitan boleh menguasai, mengalahkan manusia sehingga mereka tidak sedarkan diri ataupun lupa segala-galanya. Maka dalam disebabkan ayat suratul A'raf ini ayat 200, syaitan boleh mengenakan kepada manusia an-nazghun, menipu dan menghasut, ya, menipu, dan syaitan boleh menipu dan menghasut manusia sehingga kepada perbuatan membunuh. Syaitan boleh mengenakan an-nasbu, ya. Dan ingatlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, anni massani asyaitanu binusbin wa adzab. Ya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan seksaan penyakit. Maka dalam perkataan nusbin itu membawa maksud penat ataupun letih yang amat sangat. Jelas kepada kita di sini bahawa kepenatan, keletihan, kesusahan ataupun azab sengsara boleh dilakukan oleh makhluk halus berdasarkan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Maka inilah menunjukkan kepada kita bahawa makhluk halus juga boleh, ya, membawa ataupun penyakit. Makhluk halus ini boleh membawa penyakit kepada manusia. Mungkin yang akan datang saya akan sambung lagi. Kalau kita lihat apabila sampai di rumah, ya, ada hadis yang diriwayatkan, ya, menceritakan bahawa syaitan dan suku sakatnya, ya, menyebabkan manusia itu menjadi gila. Ya, kalau tuan-tuan tengok pada hari ini berapa ramai orang gila. Yang gila-gila lain. Ada tengok masih muda, ya, dalam keadaan ini semua ada kaitan dengan gangguan makhluk halus, ya. Sampai di rumah, lalu beliau mendapat isterinya berada di luar rumah. Maka dilihat dalam rumahnya ada seekor ular hitam yang sangat besar. Lalu pemuda tersebut terus menusur ular itu dengan tombaknya. Lalu ular itu menggelupur. Dalam keadaan yang tidak semena-mena, pemuda tersebut turut menggelupur. Akhirnya ular dan pemuda tersebut menemui ajal. Maka apabila peristiwa ini dimaklumkan oleh baginda Rasulullah SAW, baginda menyatakan bahawa ular itu adalah jelmaan jin. Itu suatu peristiwa yang lain banyak lagi, ya. Ya'la bin Murrah menceritakan bahawa sebuah kisah daripada bapanya, seorang perempuan telah membawa anaknya yang berpenyakit al-lamam, ini penyakit akal yang bercarut ataupun gila. Rasulullah merawatnya dengan membaca sesuatu, lalu baginda pun menepuk belakangnya. Pemuda itu memuntahkan objek kehitaman. Objek itu terus menghilang, dan sebab itu pemuda ini kembali siuman seperti biasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Maka dalam kisah inilah dapat menunjukkan kepada kita semua, terdapat sebahagian penyakit boleh dicetuskan syaitan ke atas manusia. Tapi jangan salah faham pula.
Semua sakit ini semua gangguan makhluk halus. Tak boleh pula supaya kata ada setengah kaitan itu boleh menyebabkan sebahagian penyakit boleh dicetuskan oleh syaitan ke atas manusia. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu dulu untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pencerahan tentang makhluk halus ini memberi gambaran kepada kita semua bahawa makhluk halus ini wujud, wajib kita percayai. Mereka beriman, kita juga beriman, dan manusia itu adalah lebih hebat lagi pada makhluk halus. Jangan pula kita merasakan makhluk itu lebih baik lagi pada manusia, sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang al-khalifah di muka bumi ini berbanding dengan makhluk halus. Wallahu a'lam ta'ala. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ni bacaan tasbih kafarah Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل هدي رسول السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.